Nabi SAW ketika dekat-dekat dengan tarikh wafat dia. Nabi panggil isteri-isteri dia, Nabi panggil anak dia, Nabi panggil sahabat-sahabat dia. Nabi kata dekat adik-beradik dia ni semua. Nabi kata, wahai Safiyah, wahai Fatimah, ingat-ingatlah kamu bahawa sesungguhnya tidak ada istimewa kamu di sisi Allah semata-mata kerana kamu keluarga aku. Tetapi istimewa kamu di sisi Allah semata-mata kerana takwa yang ada dalam hati kamu. Nabi clarify lah benda ni. Nabi clarify lah. Tu anak Nabi itu bukan keturunan. Kita lah megah dengan keturunan aja sampai tak boleh nikah dengan orang lain daripada keturunan kita. Oh, kita ni sebab mak pak kita, tok kita bagi tahu kita keturunan Nabi, tak boleh nikah dengan puak-puak ni. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Sebab Nabi masa hidup dia, Nabi bagi tahu dah, wahai Safiyah, wahai Fatimah, jangan kamu sangka kerana kamu isteri aku, kamu anak aku, maka kamu boleh dapat istimewa di hari akhirat esok. Tidak ada istimewa pada kamu semua melainkan dengan takwa di sisi Allah. Jelas. Nabi bagi tahu jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Abdullah ibn Umar itu satu orang manusia yang cukup zuhud di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada ulama mereka itu bahawa sesungguhnya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima dahulu daripada makan makanan. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, pernah, bukan kata tiap-tiap kali, tapi pernah dia puasa, dia buka puasa dengan jima isteri dia. Nafsu, kacau. Maka dia selesaikan benda itu dulu. Dijimaknya isterinya dulu, kemudian barulah dia makan. Dan terkadang menjimak dia akan isterinya dahulu daripada semayang maghrib. Kadang-kadang tu jimak dulu, lepas tu mandi, lepas tu semayang maghrib. Kemudian maka mandi junub dan sembahyang kemudian daripadanya. Dan adalah perbuatan yang demikian itu kerana menyelesaikan hati bagi buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik. Apa tujuan kita semayang? Tujuan kita semayang nak dapat khusyuk. Itu tujuan semayang. Bukan tujuan kita semayang take for granted. Janji kita semayang kita tak berdosa. Kita ni kebanyakan semayang take for granted. Janji semayang. Dengan kerana kita semayang, kita tak berdosa. Tetapi berbeza dengan ulama salaf, berbeza dengan sahabat Nabi, mereka sembahyang tujuan dia nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Maka itu sebab datang banyak hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apabila makanan sudah terhidang, maka makan dulu baru sembahyang. Sehingga kan Umar Al-Khattab sendiri, Sayyidina Umar, ni tadi anak dia, Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar sendiri pernah sekali masjid sudah iqamat nak semayang, ini dia buat masak makan, dia bau makanan, dia makan dulu, dia tertinggal jamaah. Benda ni diriwayatkan daripada hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Boleh buka di dalam kitab Mustalah di bawah bab khusyuk sembahyang. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar daripada dia pergi semayang tak khusyuk hati tu ingat masakan bini. Lebih baik dia makan dulu, selesai galak dalam hati dia, dia pergi semayang. Dia dapat khusyuk dalam semayang. Nampak? Baik. Ulama mengambil faham daripada hadis ini, ulama kata itu sekiranya waktu masih panjang. Tetapi kalau waktu sudah hujung nak habis, sekira-kira kalau makan dulu terlepas waktu, maka ketika itu terpaksa semayang dulu, dikemudiankan makan. Kita tertidur, jaga-jaga pukul 4-5 minit, lorong tak semayang lagi, asap masuk 4 suku. Masa ada 10 minit ni, celah-celah tu orang perempuan di hidang pula dah. Dia ingat kita semayang lah, dia bawa keluar hidang apa-apa. Kita pun tu ingat Sayyidina Umar.
Hilanglah. Hilang hari bulan. Sayyidina Umar tu dia semayang awal waktu. Hang tu tak boleh lah. Dalam keadaan macam tu, disemayang dulu. Lepas selesai semayang, amai pudu lah bagi habis. Asal tadi terlambat sikit lah. Baca nak selesai yang ni dulu. Kalau padahal yang tu dulu, saat lagi main-main nak semayang, dah keluar waktu. Hukumnya berdosa. Haram perbuatan itu. Ini dibahaskan oleh ulama. Dan mengeluarkan akan kelengkapan syaitan daripadanya. Bila kita tunaikan dulu benda ni, kita buanglah segala kacau-kacau syaitan yang ada dalam hati kita. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkehendak kepada jima itu seperti aku berkehendak kepada makan makanan. Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama besar. Dia mengaku bahawa jima itu keperluan dalam hidup dia. Sehingga kan bagi dia, jima ini sama perlu dengan makanan. Perlu bagi dia. Maka istrinya itu seperti makanan. Dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Bila dia selesai jima, dia kata hati dia rasa lega. Dia nak buat ibadat apa pun hati dia lapang. Ada orang macam tu. Dan dari kerana inilah menyuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia kepadanya bahawa menjimak ia akan isterinya. Kerana itulah Nabi suruh. Nabi suruh benda tu. Kalau buat ibadat pun tak jadi kerana hati kita kacau. Kerana yang demikian itu menolak akan was-was daripada diri. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, khairu buhali lam nonton. Khairu hazihil ummah tu buhali lam. Khairu hazihil ummah aktsaruha nisaan. Dia jatuh lam tu buah. Khairu hazihil ummah aktsaruha nisaan. Artinya, bermula yang terlebih baik kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Artinya, bermula yang terlebih baik umat ini, iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dalam hadis, Nabi dalam satu asar sahabat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata dia, bermula yang terlebih baik umat, iaitu yang terlebih banyak perempuan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa sangat inginnya kepada perempuan, maka jikalau tiada ia berkahwin, nescaya hendaklah ia berkahwin. Orang yang jenis dia syok dengan orang perempuan, kalau sekiranya dia tak kahwin lagi, kahwin cepat-cepat. Dia jenis syok dengan orang perempuan. Dia tak boleh tengok. Dia tengok, dia berkenan. Bini orang pun dia berkenan, anak orang pun dia berkenan, jiran sebelah rumah pun dia berkenan. Dia berkenan semua. Jenis macam ni menikah cepat-cepat. Menikah cepat-cepat. Dan lagi katanya pula, barang siapa sangat baginya syahwat kepada perempuan, padahalnya tiada terpelihara syahwatnya itu, dan tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia beristeri lebih daripada satu sehingga 4 orang. Ni pun jenis ni juga, jenis nafsu kuat. Dia dah bini seorang, tapi tak cukup. Sampai bini naik risau dengan dia. Bini naik risau, sampai bini kata kat dia, bini kata, abang, dia menikah seorang lagi, saya tak marah. Sampai peringkat tu, celahu. Hak jenis macam ni, kahwin lebih lah. Jangan memadai dengan seorang. Jangan memadai dengan seorang. Pasal apa? Dia boleh celahu lagi. Dia boleh celahu lagi. Ketika isteri dia uzur syar'i, dia randuk juga. Daripada dia melakukan benda haram, bagi dia menikah seorang lagi, dia buat benda halal. Kalau ada lah jenis macam ni, jenis makan kambing banyak ni. Jadi kena jaga. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi, jika tiada terpelihara syahwat itu atau pecah syahwat itu, tiada tetap hatinya dengan segala isteri yang ada kepadanya, maka sunat digantikan dengan isterinya. Itu dia.